Langkah mereka terus gagal. Langkah demi langkah mereka terus gagal. Langkah demi langkah semuanya gagal. Angan demi angan semua berkecai. Selamat tinggal wahai lebay-lebay. Ingat Sanusi je boleh karaoke. Ana pun sebagai maula pun Ana boleh karaoke, saudara. Jadi sebab itulah hari ini kalau kita tengok, mereka dah tidak ada lagi modal yang besar-besar untuk mereka ketengahkan, nak menjejaskan nama baik kerajaan perpaduan. Sebab itu kita tengok sekarang ni dia main kutip-kutip bangkai-bangkai tepi-tepi jalan untuk mereka jadikan modal dia. Mereka kutip macam-macam. Stokin busuk pun mereka kutip, saudara. Tapi ada orang tanya saya, kenapa isu kekemat stokin ni pimpinan lebay tak banyak cakap? Selalu benda-benda macam ni bukan main lagi dia orang. Dia orang ke depan kan. Dengan jargonnya ke depan, orang ni ke depan, dengan Yusuf Azminya ke depan. Kenapa Pak ni senyap? Kenapa setro-setro saja yang duk kecoh main? Sebab apa, saudara? Sebab kita tahu toke-toke kemat itu siapa, dia pihak mana mereka, waktu pilihan raya siapa yang sponsor, kita tahu, saudara. Kita tahu. Sebab itu mereka diam, pimpinan mereka diam. Yang dibedakan gambar-gambar pimpinan mereka siap pakai baju kekemat berbanyak, saudara. Kita tahu zaman mereka 3 bulan, toke mana yang sponsor mereka, kita tahu, saudara. Sebab itulah isu kekemat ni mereka tutup mulut. Tak apalah, bagi kita bukan isu mereka sokong tak sokong, bukan isu mereka bunyi ke tak bunyi. Yang penting bawah kerajaan Malaysia Madani, kalau kamu menghina agama kami, agama Islam, atau mana-mana agama sekalipun dalam Malaysia ni, penghinaan kepada agama satu kesalahan besar melibatkan 3R. Kamu akan dikenakan tindakan yang tegas. Tindakan yang tegas. Sama ada kau berbunyi ke, kau tak berbunyi ke, kau nak bising ke, kerajaan Malaysia tak sampai 24 jam kita telah mengadakan siasatan. Bagi itu tegasnya kita dalam isu kalimah ini. Dan kita juga berlaku adil. Kita tidak terus menghukum. Kita akan siasat. Sama ada dia sabotaj, sama ada sengaja diadakan, ataupun dia dianiaya orang, itu kita kena siasat. Sebab dalam Islam, kita naklah menghukum dengan adil. Jangan kita menghukum orang yang teraniaya. Dahlah dia teraniaya, kita hukum pula. Jadi sebab itu kena siasat betul-betul. Kena siasat. Macam mana pula seorang ustaz ini tiba-tiba pergi ke pasar raya tu boleh beli stokin. Dan kebetulan dalam banyak-banyak stokin, satu stokin kalimah Allah dia jumpa. Dan dia terus viral. Dia tak report polis. Dia terus viral. Jadi ini perlukan siasatan. Ini perlukan siasatan, saudara. Yang laku kesilapan, yang tidak membuat pemeriksaan kepada stokin itu, dia harus bertanggungjawab atas kesilapan dia. Dan dia harus perbaiki kesilapan dia. Yang mengkhianati, yang sengaja meletakkan, kalau dia orang Islam, dia ini boleh dipertikaikan akidah dia. Kalau dia orang Islam, sengaja dia letak benda tu kat situ, untuk mencetuskan isu perkauman, walaupun niat dia bukan nak menghina Allah, tetapi niat dia nak bagi kaum ini berpecah, nak bagi main isu agama, maka akidah dia boleh pertikaikan. Kerana politik, kamu sanggup guna nama Allah itu nak letak kat stokin kerana nak bagi orang bergaduh. Tuan saudara jangan lupa, benda ni tidak mustahil berlaku. Perbuatan khianat ini tidak mustahil berlaku. Saudara masih ingat tak waktu kita mula-mula merampas Selangor dulu? Pakatan Rakyat 2008 kita merampas Selangor. Dalam masa tempoh setahun pemerintahan Pakatan Rakyat di Selangor, bermacam-macam isu bermain di Selangor. Sama lah dengan kerajaan pusat. Setahun lebih sekarang ni kita kerajaan pusat. Dalam masa setahun lebih ini, mereka akan cuba bermacam-macam cara, saudara, untuk nak mengganggu kerajaan ini. Macam itu dia berlaku di Selangor dulu. Saudara lupakah peristiwa di Selangor bagaimana kepala babi dilempar ke masjid? Berlaku juga di Melaka. Di Johor. Waktu Pakatan Rakyat mendapat 5 negeri. Begitu juga isu dia mainkan. Kepala babi dilempar ke dalam masjid supaya
orang masjid akan tuduh orang Cina DAP yang buat. Orang Cina kafir buat. Dan maka bergaduh. Bila bergaduh, inilah peluang mereka nak ambil alih kuasa balik. Ini agenda politik. Dan akhirnya apa yang berlaku di Selangor, kita cek-cek yang lempar kepada babi di masjid itu rupa-rupanya orang Melayu. Pengkhianat Melayu. Barwa Melayu. Dia sanggup pergi cari kepala babi. Dan dia sanggup letakkan masjid. Masjid itu rumah Allah. Dia sanggup letak, saudara. Saya nak bagi tahu, walaupun niat dia untuk politik, tetapi akidah dia boleh dipertikaikan. Kerana dia meletakkan satu benda yang haram dan menjijikkan ke dalam rumah Allah. Dia sanggup buat. Sebab itu dalam kes kekemat ini, kita tidak menyokong kekemat dan kita juga tidak menyokong ustaz yang mengadu tu. Tapi kita menyerahkan ke pihak berkuasa, siasat betul-betul. Siasat betul-betul. Siasat betul-betul. Kalau kekemat sengaja membenarkan, ambil tindakan tegas kepada kekemat. Tak kira lah dia pro gerakan ke, dia pro PN ke, peduli apa fahaman politik dia. Kalau kamu berpolitik, jangan sampai nak menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita tak bersetuju apabila Sanusi menghina tokoh mereka. Ada keluar daripada mulut Sanusi, bercakap dalam Dewan Undangan Negeri, perut buncit, kepala botak macam tokong. Ini menghina Tuhan. Agama lain. Ada agama lain desak Sanusi supaya gantung banner minta maaf. Ada agama lain berdemonstrasi kepada Sanusi. Tak ada, saudara. Sebab mereka ni faham. Mereka tak mahu kecoh-kecohkan isu ini. Mereka tak apalah itu mulut Sanusi, mulut longkang. Pedulikanlah. Kalau mereka berdemo dan mereka marah macam kita marah sekarang, apa nak jadi negara kita? Tapi kita sebagai Islam sepatutnya kita lebih betul langsung. Kita yang lebih patutnya berlapang dada. Kan? Ini melompat-lompat tak ada pasal. Tindakan dah ambil, tapi kita melompat tak habis lagi. Kan? Polis berapa kali kata dah, tindakan tegas akan dia ambil. Dan ada kilang dah tutup pun. Apa lagi yang kamu nak? Masih lagi nak main isu ni, kenapa? Apa lagi kamu nak? Kamu nak kita kerajaan menjatuhkan hukuman ISA kepada mereka? Ya? Nak membela agama Allah sampai kita melakukan kezaliman. Ini bukan ajaran Islam. Nak membela nama Allah, tak boleh kita melakukan kezaliman. Kerana Allah juga mengharamkan kezaliman. Nak bela nama Allah mesti dilaksanakan dengan adil. Ya? Dengan adil. Berhukumlah dengan adil. Ini ajaran. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun niat kamu nak membela nama Allah, tetapi jangan berlaku zalim kepada orang lain. Jangan ingat atas alasan membela nama Allah, maka kamu boleh berlaku zalim kepada orang. Tak ada. Allah tidak akan nilai macam itu. Jadi bawah kerajaan Malaysia Madani, apa yang kita lakukan penuh dengan hikmah dan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini yang diajar oleh Al-Quran. Seru kepada Tuhanmu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Dan yang satu lagi, ihsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ihsan penting. Dan ihsan itu salah satu konsep yang terdapat dalam Malaysia Madani. Apa dia ihsan? Bersifat berlapang dada, berkasih sayang, jangan fitnah orang, bersangka baik dengan orang. Bersangka baik itu penting. Ini orang nak bantu kita pun, kita kata, oh kita letak dia bersangka jahat. Kita letak atas keraguan, ragu. Kerajaan nak membantu guru-guru pasti. Niat kita betul ni, sebab ada aduan. Ada laporan tentang penganiayaan kepada guru pasti. Jadi kementerian kata kita nak siasat. Bukan pasti saja, semua sekolah-sekolah lain juga akan disiasat. Macam mana pengurusan dia, ada pekerja atau tidak, berapa gaji dia, potongkan SP atau tidak. Ini nak siasat. Dengar saja kerajaan nak pergi semak, marah. Oh, ini kerajaan zalim, nak menghapuskan pasti. Apa dosa pasti? Apa dosa pasti? Nak dizalimi, apa dosa pasti? Memang pasti tak ada dosa.
Kemungkinannya berdosa kamu tak bagi gaji pada guru pasti. Pasti tak berdosa, Syekh. Pasti tak berdosa. Pasti banyak sumbangan dia kepada anak kita. Dia ajar anak kita mengajar Quran. Dia ajar anak kita bernasyid. Ya, banyak ajar Quran, baca Quran. Pasti tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Mungkin kamu, Syekh. Kamu tidak menjaga kebajikan guru-guru pasti. Ya? Kamu hanya menjual nama sukarela. Ya? Atas nama fisabilillah. Bila guru-guru dia mengadu gaji tak cukup, jangan kira sangatlah gaji. Ini dunia saja. Yang penting akhirat. Macam itulah cara ustaz. Bila anak buah mengadu tentang masalah mereka, gaji tak cukup, 500-600 saja sebulan, nak jadi guru, apa Syekh ni kata? Jangan kira sangat upah di dunia ini. Dunia ini sementara saja. Ya, kita hidup ni umpama lampu dinding. Ya, bila-bila masa saja akan terpadam. Sedap ustaz ni, siap nasyid lagi. Hidup ini bagai lampu dinding. Siap nasyid ustaz ni, nak bagi tahu ustazah tu bahawa hidup ini bagai lampu dinding. Bila-bila masa saja boleh terpadam. Jangan minta lebih gaji. Kan? Dia nasihat orang pandai, saudara. Kan? Tapi dia wakil rakyat. Dia adun, saudara. Ya, allowance dia sapu, gaji dia sapu, parlimen tutup pun dia ambil gaji, ya, lockdown di rumah gaji sapu, ponteng parlimen pun dia ambil gaji, kereta besar, mana fisabilillah dia? Dia tak ada fisabilillah. Dia sapulah. Berdepan dengan guru pasti, dia pujuklah. Dengan tawaduknya dia sambil dia main-main janggut tu, ya ustazah, kita ni parti Islam ustazah. Kita ni bukan saja parti politik, kita ni parti dakwah. Kita nak menjalankan kerja fisabilillah kita. Nawaitu kita kena betul ustazah. Kalau ustazah mendidik anak pasti ni, didiklah dengan betul-betul. Masuk pukul 8, balik pukul 5 petang. Jangan ponteng-ponteng ustazah. Tentang imbuhan itu dunia sahaja. Dunia ni sementara saja. Tak lama kita di dunia ini. Jangan kejar dunia. Yang penting akhirat itu kekal abadi. Dia cakap dengan ustazah kan. Lepas tu dia nasyid lah. Hidup ini bagai lampu dinding. Ustazah pun lembut hati dengan lagu nasyid tadi. Lembut hati. Betul juga dia kata. Hidup ini bagai lampu dinding. Akhirnya pada bila masa saja kan. Maka ustazah pun tak kisahlah gaji 500 sebulan. Tak potong KDSP pun tak apa. Lepas tu ustaz balik lah. Ustaz pun keluar daripada pasti tadi, naik kereta Belfire. Dia tak ada fisabilillah, saudara. Dia tak ada fisabilillah. Penyokong aja. Ya? Ustazah pasti, budak-budak uni amal. Kena fisabilillah. Dia tak ada. Flat kereta pun mewah, saudara. Flat kereta. Belum kereta lagi. Flat kereta. Plat kereta tu pun dah kalah PMX. PMX pun 4 angka. Kereta Perdana Menteri pun 4 angka. Dia 2 angka je. 1 angka, 2 angka. Taki 1. TAK 1. Maksudnya apa? Takiuddin. PAS 10. PAS 11. PAS 1. 10. Dia jual plat kereta, saudara. Anwar 4 angka je kereta dia. Kan? Sebab pada Anwar bukan ada apa-apa nilai pun plat tu. 1 angka ke, 2 angka ke, 3 angka. Tapi kalau kita tidak boleh mentadbir negara, kalau kita malas bekerja, tak guna pakai fly mewah. Kan? Sebab negara ini maju dan dipandang hebat, diangkat martabatnya bukan kerana flat kereta tu. Bukan kerana kereta kita mewah atau tidak. Kan? Sebab itu Anwar tak pandang benda-benda ini. Dia tak pandang kebendaan ini. Tapi kalau Allah nak bagi rezeki pada orang jujur ni, orang yang bekerja jujur dan ikhlas, ada saja jalan rezeki dia. Kadang-kadang rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebab itu tiba-tiba ke bawah dulu Tuanku Tuan Agong, ya, memberikan Datuk Seri Anwar yang pakai Mercedes.
Melompat lagi sekali walaon. Bila tengok Anwar pakai Mercedes. Ha? Oh, Anwar pakai Mercedes pula. Kata tak ambil gaji. Gaji dah tak ambil, Mercedes pula percuma. Sakit hati dia orang tu. Pasal apa? Dia orang nak pakai Mercedes. Puak-puak dia orang ni nak tukar Mercedes. Bukan sebiji. Semua esko tukar pakai Mercedes. Ya? Siapa bagi? Tak ada siapa bagi. Pakai duit rakyat. Biji Mercedes pakai duit rakyat. Anwar pakai Mercedes, 1 sen pun duit rakyat tak pakai. Dia tak ambil duit kita. Dia nak pakai Mercedes, tak ambil duit kita. Agung bagi dia. Dia minta, dia tak minta. Tapi Agung bagi. Dia nak tolak, tak boleh tolak lah. Kalau dulu yang kereta ditempah oleh Muhyiddin ke Syam Sabri zaman dulu, Mercedes tu, boleh tolak. Sebab dia guna duit rakyat. Dia guna duit rakyat 1 juta lebih. Tempah. Sebab dia confident dia menjadi Perdana Menteri balik semula. Oh, tempah awal-awal Mercedes. Lepas Paling Raya ni, kita pakai Mercedes baru kita jadi Perdana Menteri. Jen Cilik kata, kita jadi Perdana Menteri pakai Mercedes baru. Kata. Confident. Kan? Tempah awal-awal sebelum Pilihan Raya. Sebab apa? Sebab sebelum Pilihan Raya tu, kan Parlimen tutup, darurat. Jadi orang tak boleh petikai kan perbelanjaan. Tak ada siapa boleh petikai nak beli Mercedes 1 juta lebih. Sebab tu dia tempah sebelum Pilihan Raya. Kan? Tapi Tuhan takdirkan. Sampai je Mercedes tu, Anwar jadi Perdana Menteri. Anwar ambil? Tak ambil. Kalau Anwar ambil boleh tak? Boleh. Sebab pertama sekali bukan dia tempah. Bukan dia tempah. Tempahan Mercedes itu berlaku sebelum dia jadi Perdana Menteri. Boleh je dia pakai. Tapi kenapa dia tak nak ambil? Sebab dia memikirkan dia Perdana Menteri yang dia bercadang tak nak ambil gaji. Tapi buat apa dia nak ambil kereta guna duit rakyat sampai 1 juta lebih. Sedang kereta Proton tu ada lagi. Masih boleh guna lagi. Maka dia pulangkan balik Mercedes itu. Sebab nak ambil balik duit tu. Selamatkan balik duit rakyat. Kalau dia nak pakai Mercedes, dia boleh pakai dah, saudara. Sebab itu ada walaupun kata, wah, Anwar dapat, seronok lah Anwar dapat Mercedes daripada Agung. Seronok apa? Dia nak pakai, dia boleh pakai. Awal lagi kalau dia nak. Tapi dia tolak. Tapi kali ini dia tidak boleh tolak. Sebab itu anugerah Agung. Bukan Agung suruh dia pakai. Kalau dia tak nak, dia akan rasa dia tak maulah. Kata orang dah bagi kita kan. Tolak ni macam nak lega hati lah. Dan Agung bukan bagi dia seorang. Sebelum ini Agung bagi beramai. Ketua Pilihan Negara baru ni dapat. Banyak pimpinan dapat. Di Johor, waktu dia Tuan Johor dulu. Ya, pengarah, pegawai hospital yang bertukus lumus dalam COVID. Ya, frontliner. Berapa banyak dapat kereta. Sultan Johor bagi. Dia memang suka bagi pada orang yang dia rasa orang ni banyak jasa buat kerja. Dia bagi sebagai hadiah. Apakah salah bagi hadiah? Tak salah. Kuda Nabi merah, kuda mahal Nabi itu pun hadiah. Dia tak ambil duit rakyat. Ya? Kita nak jadikan contoh. Kononnya lebay pakai kereta mewah. Sebab Nabi pun pakai kuda merah. Kuda mewah. Tapi Nabi tak guna duit rakyat. Lebay. Engkau beli Mercedes tu duit rakyat. Lebay. Jangan samakan lebay. Kau semua kau nak samakan dengan Nabi. Jauhlah akhlak kau dengan Nabi. Terus samalah. Terus samalah. Malu. Malu. Kalau orang kita sendiri pun, Anwar ni, yang tak ambil gaji satu. Yang kedua, dia dapat Mercedes, kereta mewah ni daripada Agung, anugerah Agung. Kita sendiri malu nak kata Anwar ni sama macam Nabi. Nabi dapat kuda merah yang mahal, anugerah. Ya, Anwar dapat Mercedes mewah, anugerah juga daripada Agung. Kita pun tak kata macam itu, malu. Cuma janganlah kamu ni nak tunggang agama, nak menyamakan pemimpin kamu, konon-kononnya zuhud lah kononnya. Ya, nak pakai kereta mewah. Lepas tu nak samakan dengan Nabi. Nabi pun pakai kereta mewah katanya. Oh, bab mewah ni kamu ikut Nabi. Bab yang Nabi zuhud, Nabi susah, Nabi mengutamakan rakyat, kamu tak nak ikut. Bab kereta mewah kamu ikut, bab Nabi berpoligami kamu ikut. Oh, yang syok-syok kamu ikut lebay. Benda-benda yang syok laju je kamu ikut, kan? Tapi akhlak Nabi kamu ikut. Akhlak Nabi bila berdepan dengan bukan Islam, kamu ikut. Bagaimana Nabi melayani seorang Yahudi. Yahudi yang sentiasa setiap hari menyakiti dia. Memukul dia, membaling dengan batu. Hari-hari Yahudi dibaling dia. Dia bersabar. Dan bila Yahudi ni sakit, Rasulullah pergi ziarah dia. Sampai hari kematian Rasulullah masih lagi
Ya? Sebab apa? Itulah akhlak Nabi. Ada kamu ikut? Ada kamu tiru? Tak. Kamu cari musuh. Kamu cari musuh. Luar parlimen pun kamu musuh, dalam parlimen kamu pun nak bergaduh. Nak bergaduh je. Sesama Islam pernah bergaduh, dengan bukan Islam kamu nak bergaduh. Kamu nak berkawan dengan siapa ni lebay? Saya rasa lebay ni kalau duduk lautan pun dengan beruk monyet boleh bergaduh ni. Buat ni. Satu hari tak bergaduh tak boleh. Satu hari tak fitnah tak boleh. Ini buku Gabriel Garcia Marquez yang Anwar baca tu. Itu pun jadi bahan fitnah. Dah tak ada benda nak fitnah dah. Kan? Dia tak baca buku, cuba tanya lebay. Berapa malam dia tak baca. Kan? Tak baca. Dia kenal pun tidak siapa dia. Kan? Sebab itu kita bagi penerangan supaya anda di luar sini, yang di luar sana, jangan terpedaya ya dengan walau-walau ini. Ya. Bila dia kata Anwar baca buku Gabriel Garcia Antel Agos itu, ya, sebagai buku lucah, maknanya otak walaun dan wala untit dan lebay-lebay ini memang otak dia kuning. Dia nampak apa saja semua dia nampak benda yang lucah. Ya. Sebab tu saya sebut tadi, kalau dia dapat Al-Quran, letak Al-Quran depan dia, 30 juzuk Al-Quran ni, mana surah dia akan baca? Dia baca surah berkenaan, dia akan baca ayat-ayat berkenaan dengan berjunub, berjimak. Yang tu dia minat lah. Yang tu dia minat lah. Ha. Dia tak baca yang dalam tu, benda-benda yang kebaikan-kebaikan yang lain, dia takkan baca. Dia akan cari berkaitan dengan macam mana dalam Quran ni ada cerita pasal persetubuhan. Yang itu dia teliti. Dalam Quran cerita tentang poligami, ada tak poligami? Ada tu teliti. Ini lebay. Sebab tu saya katakan tak perlu nak jadi macam walaon. Walaon ni otak dia saudara, dia punya minda ni dah tertutup. Dah tertutup. Memori dah padat, dia tak pernah di-clearkan langsung. Sebab apa dia tidak boleh melihat kebenaran? Sebab dalam hati dia ada seketul daging yang busuk. Bila ada seketul daging dalam busuk dalam hati dia, cakaplah kebenaran apa pun dia tak boleh terima.